Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nurliana Tarmizi dalam 15 minit MMTV edisi 17 Januari 2023. Negara kini berdepan bebanan hutang sebanyak 1.2 trilion dan jumlahnya mampu mencecah sehingga 1.5 trilion sekiranya digabungkan bersama aspek liability. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kedudukan terkini hutang negara juga sudah melebihi 80% daripada keluaran dalam negara kasar sekaligus usaha menanganinya wajar disegerakan. Beliau yang juga Menteri Keuangan berkata, kedudukan ekonomi negara masih belum kukuh, turut berkait rapat dengan perkembangan antarabangsa antaranya perang Ukraine dan Rusia selain pasca COVID-19. Menjelaskan pendekatan ekonomi yang digunakan, beliau bersandarkan kepada angka dan fakta. Tambahnya, wakil-wakil kementerian juga harus terima kenyataan untuk melakukan perubahan selain tidak boleh terus berada dalam keadaan selesa. Dalam perkembangan berbeza, Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan beliau tidak akan membina sebarang mercu tanda khusus semasa zaman pentadbirannya. Jelasnya, bangunan pencakar langit sedia ada sudah mencukupi selain mahu memberikan tumpuan kepada aspek kemampanan pembangunan sesebuah bandar terutama di Kuala Lumpur. Beliau juga bertekad untuk mewujudkan kota contoh dari segi kebersihan, keindahan dan ruang kepada golongan peniaga serta penjajah yang disifatkan sebagai nadi pembangunan ekonomi negara. Dalam pada itu, menjelang pembentangan bajet 2023, Anwar berkata dasar kerajaan juga harus lebih tertumpu untuk mengupayakan industri kecil dan sederhana. Jelasnya, IKS mempunyai potensi besar untuk bersaing dengan syarikat besar selain melibatkan jumlah pekerja yang ramai. Pengasas rumah bonda Siti Bainun Ahmad Razali yang didakwa atas dua pertuduhan mengabai dan menganiaya remaja sindrom Down, Bella, menangis di Mahkamah Session hari ini apabila dua lagi peguam yang mewakili kesnya turut menarik diri. Dengan penarikan diri Asiah Abdul Jalil dan Nurul Hafizah Hassan, menjadikan Siti Bainun tidak lagi mempunyai peguam bela dalam kes bicara bela dirinya. Sementara itu, semalam tiga peguam iaitu Muhammad Farhan Ma'ruf, Nur Elina Muhammad Razif dan Nur Aminatul Mardiah Mat Nur turut menarik diri dalam kes tersebut. Pada masa sama, Hakim Izralizam turut menasihati Siti Bainun supaya melantik peguam yang lebih bertanggungjawab untuk mengendalikan kesnya. Mahkamah kemudian menetapkan 26 Januari ini bagi sambung bicara dan perbicaraan yang sepatutnya berlangsung sehingga Jumaat ini dilapangkan. Polis kini sedang melakukan siasatan menyeluruh terhadap kes samun yang melibatkan pengeluaran wang tunai berjumlah RM100,000 oleh seorang pengetua sebuah sekolah di Beranang selepas cermin kenderaannya dipecahkan penjenayah ketika dia keluar membeli minuman di Pekan Semenyih semalam. Ketua Polis Daerah Kajang, Assistant Commissioner Muhammad Zaid Hassan berkata, siasatan itu bagi mengenal pasti sekiranya terdapat unsur kecuaian atau adanya penglibatan orang dalam. Beliau turut menambah bahawa pihaknya berasa kecewa kerana pengetua sekolah terbabit tidak memaklumkan kepada pihak polis untuk meminta khidmat pengiring sebelum melakukan transaksi tunai dalam jumlah yang besar. Ujarnya lagi, pihaknya sendiri ada menyediakan perkhidmatan pengiring keselamatan kepada lebih 100 sekolah di sekitar Kajang. Untuk rekod, bantuan yang sepatutnya diterima hari ini oleh para pelajar sekolah tersebut terpaksa ditangguhkan sehingga menemui jalan penyelesaian. Seorang anak kepada aktris popular era 1990-an mengaku bersalah di Mahkamah Magistrate Kuala Pilah hari ini atas pertuduhan memiliki dan mengambil dadah.
Tertuduh Syara Sudarman 29 tahun membuat pengakuan berkenaan atas dua pertuduhan yang dibacakan di hadapan Magistrate Saiful Sayuti. Berdasarkan pertuduhan pertama pada 12 Oktober tahun lalu, kira-kira pukul 11.45 pagi bertempat di sebuah hotel di Pekan Kuala Pilah, tertuduh dipercayai memiliki 2 paket serbuk dan ketulan kristal disyaki dadah jenis syabu dengan anggaran berat 1.72 gram. Oleh itu, tertuduh telah disabitkan di bawah Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya 1952 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 12-3 Akta yang sama bagi pertuduhan pertama. Bagi pertuduhan kedua pula, tertuduh dipercayai mengambil dadah jenis amfetamin dan metamfetamin yang boleh disabitkan di bawah Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 dan boleh dijatuhkan hukuman di bawah Seksyen 15-1 Akta Dadah Berbahaya 1952 dan dibaca bersama dengan Seksyen 38B Akta yang sama. Tidak berpuas hati dengan gaji dan jadual kerja dikenal pasti menjadi punca sekumpulan warga asing mengadakan mogok di perkarangan Amber Court di Genting Highlands pada 2 Januari lalu. Ketua Polis Daerah Bentong, Superintendent Zaiham Muhammad Kahar berkata, seramai kira-kira 200 orang warga asing didapati berkumpul dan mengadakan mogok di perkarangan premis tersebut kira-kira pukul 8 pagi. Katanya, pihak polis telah memberi amaran kepada ketua yang mengetuai mogok ini supaya bersurai dan tidak melakukan kacau ganggu di tempat awam, namun amaran tersebut tidak diendahkan. Ujarnya, pihak polis terpaksa menahan 2 individu yang dipercayai ketua bagi kumpulan tersebut setelah cuba bertindak agresif dan tidak memberi kerjasama. Kedua-dua lelaki berkenaan dibawa ke Balai Polis Genting Highlands untuk dokumentasi dan siasatan lanjut. Polis akhirnya berjaya mengawal keadaan dan menasihatkan pengurusan dan kumpulan yang melancarkan mogok tersebut untuk berbincang serta tidak menimbulkan sebarang kekecohan yang boleh mengganggu ketenteraman awam. Seorang bayi berusia 6 bulan dan ibunya antara yang maut ditembak dalam kejadian yang berlaku kira-kira jam 3.30 pagi waktu tempatan di pusat bandar Goshen, California. Sheriff Daerah Tule, Mike Boru, memberitahu bayi tersebut bersama ibunya yang berusia 17 tahun serta seorang lagi wanita tua maut dalam kejadian tersebut. Tambahnya lagi, pihak berkuasa percaya ibu bayi berkenaan dan anaknya ditembak ketika cuba melarikan diri susulan penemuan mayat mereka berhampiran parit di luar kediaman mereka. Seorang lagi mangsa wanita tua pula ditembak ketika sedang tidur, manakala seorang lagi mangsa yang ditembak ditemukan masih hidup namun disahkan meninggal dunia tidak lama kemudian akibat cedera parah. Sekurang-kurangnya 10 orang maut dan 39 lagi cedera dalam serangan bom di sebuah gereja di Timur Republik Demokratik Kongo. Jurucakap tentera Anthony Mualushayi menyifatkan insiden letupan bom itu sebagai perbuatan pengganas yang berlaku di sebuah gereja Pentakosta di Kasindi, wilayah Kivu Utara. Katanya, seorang suspek warga Kenya ditahan selepas serangan itu. Penyerang menggunakan bahan letupan IED untuk melakukan serangan dan mengesyaki kumpulan pasukan bersekutu demokratik ADF berada di sebalik serangan tersebut. Sementara itu, kumpulan ADF mengaku bertanggungjawab terhadap serangan itu dan didakwa membunuh ribuan orang awam di Kongo serta melakukan serangan bom di Uganda. Sejak tahun 2021, operasi ketenteraan bersama Kongo-Uganda menyasarkan ADF di Kivu Utara dan wilayah Ituri.
Kumpulan UMW mengakhiri tahun 2022 dengan cemerlang apabila anak syarikat UMW Toyota Motor Sdn Bhd UMWT dan syarikat bersekutu UMW Pro 2 mencatatkan penjualan kukuh. Menurut UMW, kumpulan memecahkan rekod jualan bulanan dengan pendaftaran sebanyak 41,664 unit pada Disember 2022, iaitu 7% lebih tinggi yang didaftarkan pada November 2022. Dengan itu, kumpulan mencatatkan rekod jualan tertinggi dengan 383,054 unit pada 2022, iaitu 46% lebih tinggi daripada yang didaftarkan pada 2021 yang terjejas oleh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Penuh PKPP. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan UMW Holdings Berhad, Datuk Ahmad Fuad Kenali berkata, kedua-dua syarikat telah menunjukkan daya tahan yang tinggi dan menunjukkan prestasi yang sangat baik walaupun berdepan dengan cabaran. UMWT dan Pro 2 melepasi sasaran jualan mereka untuk tahun tersebut, terutamanya disebabkan oleh permintaan kukuh yang dipacu oleh cukai jualan pengecualian serta model baharu yang menarik yang dilancarkan pada tahun ini. IJM Land Berhad melihat kenaikan kadar dasar semalaman OPR akan memberi impak yang minimum dan hanya menimbulkan masalah jangka pendek kepada sektor hartanah. Ketua Pegawai Eksekutif IJM Land Berhad, Datuk Wong Tak Wai berpendapat, kenaikan kadar semasa kini dan akan datang hanyalah untuk menormalkan kadar faedah ke tahap pra-pandemik. Menurut Tak Wai, isu rantaian bekalan yang berterusan dengan kenaikan harga bahan binaan dan kekurangan tenaga kerja bakal memberi kesan langsung ke atas kos dan harga pembinaan. Sebelum ini, Jawatan Kuasa Dasar Monetary MPC Bank Negara Malaysia BNM memutuskan untuk menaikkan OPR sebanyak 25 mata asas kepada 2.75% dan itu dijangka akan dinaikkan lagi pada bulan ini bagi mengekang inflasi dan menstabilkan pasaran. Thailand sekali lagi mempamer kualiti apabila berjaya mempertahankan kejuaraan dan memastikan kemenangan 1-0 ke atas Vietnam pada aksi final kedua Piala Persekutuan Bola Sepak ASEAN AFF di Stadium Thammasat malam tadi. Gol kemenangan daripada Kapten Thailand Thirathon Bunmatan yang juga merupakan penjaring minggu lalu membawa 2 gol gajah perang ketika seri 2-2 bertemu Vietnam seterusnya menjadikan kemenangan ini kejuaraan ke-7 buat Thailand. Sebaliknya buat Vietnam, keputusan itu menjadi penutup paling mengecewakan buat pengendalinya Pak Hang Seo yang bakal meninggalkan pasukan sejurus selepas tugasan di Piala AFF kali ini. Sementara itu, Presiden Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA Gianni Infantino turut hadir menyaksikan perlawanan malam tadi. Barcelona meraih gelaran juara buat pertama kali di bawah bimbingan Xavi Hernandez apabila berjaya menjulang trofi Piala Super Spanyol selepas menewaskan Real Madrid 3-1 pada perlawanan akhir di Stadium King Fahd awal pagi semalam. Dalam perlawanan tersebut, Barcelona berjaya menampilkan aksi memberangsangkan sehingga berjaya membuka tirai jaringan pada minit ke-30 menerusi pemain mudanya Gavi Pablo. Selang 10 minit kemudian, gawang Real Madrid bocor sekali lagi menerusi jaringan pemain kelahiran Poland Robert Lewandowski. Memasuki babak kedua permainan, Pedri Gonzalez berjaya menambah jaringan buat pasukannya manakala Real Madrid meraih gol sagu hati melalui Karim Benzema pada lewat perlawanan. Kapten pasukan skuad Catalan, Sergio Busquets, berkata semua pemain turun dengan semangat dan prestasi terbaik memandangkan mereka tidak mahu terlepas peluang untuk memenangi kejuaraan tersebut. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Rabu 18 Januari 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya Nurliana Tarmizi. Assalamualaikum dan jumpa lagi.